Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala uhayyikum bi tahiyyatillah wa hiya tahiyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin. Tuhan yang menjadikan seluruh makhluknya, yang muslim, yang belum muslim, yang halal dan yang haram. Allah sebagai Khaliq yang menciptakan kesemuanya. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang diutuskan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, juga pembawa rahmat kepada alam semesta, bukan kepada satu bangsa, satu suku kaum sahaja, bukan kepada orang Arab sahaja, tetapi kepada semua bangsa dan semua kaum, linnasi jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmatnya ke atas semua anbiya, daripada Adam ke Nuh, Abraham ke Musa, ke Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin wala nabi ba'd, dan tidak ada nabi selepasnya. Dan juga kepada semua sahabat-sahabat para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, ahlul bait, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, termasuk a'imma arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Al-Hambali rahimallahu alaihim jami'an, dan para ulama warisul al-anbiya, dan pada setiap umat Islam yang masih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga datangnya hari kiamat. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis Masjid ini, Tuan Imam, pengurusi majlis, ahli-ahli jabatan kuasanya, para talib ilmu, yaitu para pelajar-pelajar, anak-anak muda, ibu-ibu dan bapa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam yang mubarak ini dapat kita berkumpul dalam suasana mencari lagi keredaan Allah, meningkatkan keimanan kita dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Apa yang perlu kami berkongsi bagi pihak kami, saya dan sahabat-sahabat saya daripada Pertubuhan Al-Khadim, kami ucapkan terima kasih atas undangan pada malam ini. Secara tidak langsung dapat kita bertaaruf
mengeratkan silaturahim di antara sesama umat. Jemaah yang kami hormati, kita sedar sempena majlis ma'al hijrah, umat Islam merupai khairu ummah, sebaik-baik umat. Berbeza dengan umat sebelumnya. Nabi Nuh ada umat, Nabi Adam tak ada umat. Nabi Nuh ada umat, Nabi Ibrahim ada umat, Nabi Musa ada umat, Nabi Isa ada umat. Kesemua nabi-nabi tak dapat gelaran bagi umatnya sebagai khairu ummah kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Diberi oleh Allah satu gelaran, yaitu kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebarang umat, tapi khairu ummah, sebaik-baik umat. Dilahirkan di tengah-tengah manusia, bukan di tengah-tengah orang Islam sahaja, bukan di tengah-tengah orang Arab sahaja, tapi di tengah-tengah manusia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi. Kenapa kita diberi gelaran khairu ummah? Ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana umat ini saja satu-satu umat yang diamanahkan oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi, risalah Nabi. Yang mana umat sebelum ini, Allah dalam Quran selalu bila dia sebut Nabi di zaman dulu sebelum Muhammad, dia akan kaitkan wa iz qala Musa liqaumihi wa iz qala Isa ibn Maryam lil bani Israil dan sebagainya. Artinya semua nabi yang diutuskan oleh Allah sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk kaum masing-masing, bangsa yang tertentu, tidak untuk semua orang. Sebab itu di zaman mereka, umat yang mengikut mereka adalah umat itu saja, bangsa itu saja, bangsa lain tak boleh mengikut. Kerana itu khusus untuk bangsa tertentu. Musa lil bani Israel, Isa lil bani Israel. Sehingga dalam kitab Injil termaktub bahawa Isa berkata kepada orangnya, murid-muridnya, katanya dalam bahasa Englishnya, we are not sent except to the lost sheep of Israel. Artinya, we are not sent to the Samaritans, to the Gentile. Kita bukan diutuskan untuk bangsa lain, kecuali untuk Bani Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linnasi jami'an. Qul inni Rasulullah. Ya kita qul ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Rasulullah diperintah oleh Allah beritahu kepada makhluk Allah yang nama manusia, Nabi Muhammad adalah utusan bagi mereka semua. Sebab itu adanya orang Melayu Islam, ada Cina Islam, ada India Islam, ada Russian Islam, African Islam. Itulah kelebihan kita. Walaupun kita berbeza, Allah berfirman, wazkuru ni'matullahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan ke atas kita. Iz kuntum a'daan. Dahulu kamu bermusuh kerana bangsa, musuh kerana kabilah, puak-puak kerana warna.
Kita bermusuh, tak kenal antara satu dengan lain. Bukan? Cina-Cina, Melayu-Melayu, India-India. Bukan? Arab-Arab. Masing-masing dengan bangsa kaum masing-masing. Ini yang dinamakan Asabiyah. Lalu datang Islam. Islam buat apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi saudara dunia sampai akhirat. Allahu akbar. Inilah penghijraan yang perlu dilakukan. Artinya kita mesti berubah. Hijrah lughawiyah, hijrah secara bahasa literally artinya perubahan, perpindahan. Kan? Masjid ini sudah melalui penghijraan. Daripada yang lama jadi bau. Kan? Daripada kecil jadi besar. Kita pun sudah hijrah. Dari muda dulu sudah tua. Bukan? Dari rambut-rambut hitam-hitam sekarang sudah uban. Satu penghijraan. Apalagi yang penghijraan. Daripada kebatilan kepada hak. Daripada syirik kepada tauhid. Bukan? Daripada kufur kepada iman. Ini penghijraan. Daripada kegelapan zulumat ilan nur. Daripada muqallid kepada muttabi'. Muqallid kepada muttabi'. Apa muqallid? Muqallid macam orang yang beragama. Kalau kita tanya, kenapa you buat begitu? Tok nenek saya buat macam tu, saya buatlah. Tanya orang bangsa saya, orang Cina, kenapa you ambil gaharu, kemudian you menghadap langit, kemudian you masuk rumah, you menghadap berhala? Dia pun tak tahu. Dia pegang gaharu kerana atuk mapak dia kata pegang. Goyang-goyang 3 kali, 3 kali, 7 kali, 7 kali. Kemudian cucuklah mana, cucuklah dia. Kemudian nanti ada pula dia akan siapkan buah-buahan. Bukan? Dia pun bagilah, letaklah buah-buahan. Habis buah dia yang dia ada dalam peti ais sudah habis makan, dia turunkan buah sana, dia pun makan. Bukan? Bukan? Dia letak juga bunga. Siapa letak bunga, dia letak bunga. Dia ikut saja. Tapi sekarang dia dah cerdik. Dia kata, kalau kita hantar buah yang asli, buah yang betul, cepat rosak. Kita beli buah plastik. Dia tahan setahun sekali kita tukar. Memang, tengok, semua dah cerdik. Dia sudah ada satu hijrah. Daripada buah asli ke buah plastik. Dari bunga asli, bunga plastik. Kerana dia tahu. Dia tahu bahawa yang dia persembahkan, dia pun tak makan. Akhirnya yang tukang jaga itu, dia makan. Siapa dia? Termasuk saya. Saya dulu jaga juga tempat-tempat ini. Dulu saya beragama lain. Allah takdirkan saya hijrah daripada agama Buddhism kepada Nasrani. Daripada Nasrani hijrah lagi kepada Islam. Alhamdulillah. Selepas Islam dah tak ada hijrah lagi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la hijr ba'dal fath. Selepas Fathul Makkah tak ada hijrah lagi. Artinya kalau kita orang Islam sudah diberi hak kebebasan untuk beramal dengan keyakinan kita, kepercayaan kita, tak perlu hijrah lagi. Nabi Muhammad perintah sahabat hijrah ke Abasina oleh kerana
iman, bukan kerana ekonomi, bukan kerana cari makan dah. Nak jaga agama. Kerana orang Islam mereka diancam, ya, diburu, dibunuh, diseksa, terpaksa hijrah. Nabi tak hijrah ke Abyssinia yang dipanggil Ethiopia sekarang, kerana belum datang perintah Allah ke atas Nabi hijrah. Sehingga datang perintah Allah selepas musuh-musuh Islam merancang nak membunuh Nabi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang nak menghapuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak bunuh dia dengan melantik setiap kabilah seorang pemuda yang paling kuat, paling handal. Serentak kita membunuh Muhammad bin Abdullah. Dia tak akui Muhammad Rasulullah. Dia ni pengacau. Dia ni banyak buat masalah kepada masyarakat kita. Kita dah biasa sembah berapa Tuhan? Berapa Tuhan ada di keliling Kaabah dulu? Berapa? Bapak-bapak semua, berapa Tuhan? 360 Tuhan. Keliling Kaabah, dalam Kaabah semua ada berhala. Yang berdiri, yang duduk, yang baring, yang senyum, yang garang. Macam-macam bentuk ada. Ini Mekah ini. Allahu Akbar. 23 tahun. Allah bawa perubahan. 23 tahun semua berhala hilang. Yang tinggal Kaabah. Satu perubahan, satu penghijraan. Secara lugawi arti perubahan. Daripada 360 berhala, tinggal Kaabah. Kita sudah merdeka 50 lebih tahun. Berhala korang kah? Bertambah kah? Ya. Berhala bertambah kah berkurang? Sama-sama tambah. Ya. Kalau kita teliti masjid dan berhala lain, kita kalah. Dia lagi banyak. Celah-celah pokok satu lagi. Dia lagi dahsyat, lagi cepat. Tiba-tiba pokok sudah jadi tempat dia. Nanti dia cari mana pokok bau pula. Dia letak dulu kecil-kecil, lepas tu besar-besar, lepas tu jadi tempat dia habis. Satu-satu pokok semua dia ambil semua. Contoh saja. Kenapa? Kerana kita gagal meneruskan amanah yang Allah amanahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak manusia hijrah daripada kufur kepada iman. Sekurang-kurang mengajar manusia yang tak tahu Islam supaya tahu apa itu Islam. Masyarakat keliru. Saya tahu dulu waktu saya masuk Islam tahun 68, masyarakat saya pun keliru. Masyarakat saya termasuk ibu saya kata anak saya sudah hilang, dia sudah jadi Melayu. Keliru tak? Apakah Islam dulu kan Melayu dulu? Islam dulu kan Melayu dulu? Oh, jangan pula salah faham pula. Melayu dulu. Lagu mana Melayu dulu? Bangsa ini tak ada, Islam sudah ada. Islam datang daripada Adam alaihi salam. Kan? Islam datang dari Adam. Adam itu Muslim.
Noah itu Muslim, Ibrahim itu Muslim, Ishak itu Muslim, Ismail Muslim, semua Muslim. Nabi Adam, mana ada bangsa? Apa ya bangsa Adam? Agak-agak Nabi Adam bangsa apa? Dia ada bangsa ada? Dia adalah bapa kepada manusia, Abu Bashar. Tak ada bangsa lagi. Islam sudah ada, agama sudah ada, tapi belum ada bangsa. Bangsa bermula di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Allahu akbar. Sadaqallahul azim. Sangat benar firman Allah. Dalam Quran pun Allah menyeru manusia, dia tak kata ya Arab, tak ada. Dia tak pernah panggil ya Farsi, tak ada. Ya Indonesia pun tidak ada. Ya Sini pun tak ada. Sini itu Cina lah. Ya Hindi pun tak ada. Yang ada ayyuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu dari satu laki dan satu wanita. Zakar untha. Tengok Allah berfirman, Allah jadikan kamu dari satu laki satu wanita. Wanita dinamakan untha, bukan unta dan bukan kuntha. Ada hi, ada she. Allah beritahu, ada lelaki perempuan. Allah tak jadi hishi. Tahu hishi? Tahu hishi tak? Hishi ialah gabungan. Ada satu masyarakat yang terbaru, ya, dia nak kahwin sama-sama jenis, ya, ya. Dia tak suka lagi jenis lain. Laki cari laki, perempuan cari perempuan. Allah tak jadikan pondan. Pondan Allah tak jadi. Pondan penyakit. Sudah ada di zaman Lut. Dari dulu dah ada. Allah dah hancur, hidup balik. Yang Allah sebut dia jadi laki, dia jadi perempuan. He and she. He, she tak ada. He, she itu penyakit. Bukan. Nama lelaki. Nama dia lelaki. Tapi dia berpakaian macam bukan laki-laki. Bukan. Dia cakap macam laki-laki. Dia pernah jumpa saya, Ustaz. Satu rombongan datang jumpa saya. Kita pun terima. Semua orang kita terima. Bukan. Kami mau tahu ni, kami orang Islam, bila kami pergi masjid nak semayang, sah mana kami nak ikut? Bagus juga. Dia pun nak semayang, tapi dia tanya sah mana saya nak ikut. Masuk sah laki-laki nampak dia, halau dia. Jangan dekat saya, nanti batal wuduk saya. Pergi kawasan perempuan, perempuan menjerit, ada lelaki masuk kawasan perempuan. Serba salah. Kan? Ada orang datang nak kahwin. Kita kata kamu ini tengok IC perempuan. You nak kahwin perempuan, susah lah kan? Tapi saya bukan perempuan. Saya punya feeling semua laki-laki. Itu feeling. Itu perasaan. Perasaan laki-laki saja. Dia pakai pun laki-laki, potong rambut macam laki-laki. Saya kata kita bukan ahli. Kita bukan doktor, bukan pakar.
Senang saja. Masih ada jalan keluar. Kerana ada satu masyarakat yang namanya khuntha muskil. Khuntha muskil artinya lahir-lahir ada dua organ. Lahir-lahir dia ada dua organ dia. Ada yang laki, ada juga perempuan. Bila orang yang lahir dalam keadaan begitu, dia kena rujuk pada pakar. Doktor yang ahli mengkaji kedudukan dia, mengkaji hormon dia, kemudian doktor akan buat rekomendasi. Kau nampaknya hormon banyak laki. Saya recommend supaya buat operation amalia, operasi supaya yang perempuan itu ditamatkan. Kau kekalkan organ laki-laki. Kalau hormonnya ke perempuan, maka dia akan tamatkan organ laki dan kekalkan yang wanita. Selepas itu baru kita boleh terima ikut apa yang ditentukan oleh pakar. Hukum syarak cantik. Islam ada jalan keluar kalau kita kembali pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu masalah yang kita tak boleh selesai. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan laki perempuan. Takdir di zaman Nuh alaihissalam, bila Allah selamatkan anaknya 3 orang, satu anak tak mau ikut, dia dibinasakan Allah dengan banjir. Isteri Nabi Nuh pun tak ikut. Itu yang Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berdakwah saja 950 tahun. Kita berdakwah tak sampai 9 kali pergi. 9 kali pun tak pernah dakwah lagi. Tapi Nabi Nuh dakwah 950 tahun, umat tak sampai 100 orang. Susah. Nabi nak dakwah pun bukan senang. Kenapa yang Nabi Nuh itu susah? Kerana di kalangan keluarga dia yang menentang dia ialah isteri dan anak dia. Itu yang susah. Memang kalau kita jadi baik, tapi anak kita menentang kita, isteri kita menentang kita, memang susah. Fitnah. Jadi 3 anak ikut. Ham, Sam, Yafut. Kan'an tak mau ikut. Kan'an kata bapa aku gila dan adik-beradik saya pun macam bapa aku gila. Buat kapal tepi bukit. Buat apa? Nak buat kapal, buatlah tepi laut. Buat apa tepi bukit? Kalau turun hujan, saya naik atas gunung, habislah katanya. Dia tak tahu. Bila Allah Maha Kuasa, bukan air saja dari langit turun, air dari bumi pun naik. Bumi ini penuh dengan air. Allah perintah air bumi naik, air daripada atas turun. Nak lari ke mana? Akhirnya yang masuk dalam kapal selamat. Takdir Allah. Bila kapal mendarat, anak Nabi Nuh cakap bahasa berlainan. Allah takdir. Wa min ayatihi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dengan kuasa Allah, dia takdirkan anak Nabi Nuh cakap bahasa lain-lain. Dan kumpulan yang ikut pun pecah pada 3. Termasuk Nabi Nuh 4. Maka masing-masing darat berpecah. Utara, selatan, timur dan barat. Bawa jemaah masing-masing. Dari situlah datangnya syu'uban wa qabaila. Bangsa-bangsa dan suku-suku kaum bermula dari situ. Berarti agama dulu, bangsa kemudian.
balik pada cerita. Waktu saya masuk Islam, keliru. Keluarga saya kata, saya sudah jadi Melayu. Saya tetap kata, tidak. Saya ada Yi lagi sampai hari ini, Hussein Yi. Bukan? Masih ada Yi lagi. Dia kata, dah, sudah Melayu lah. Saya tak boleh marah lah mak saya. Dia tak faham. Adik-beradik pun tak faham. Saya kena sabar. Bila saya balik kampung di Kulim, saya masuk Islam di Pulau Pinang. Asal saya dari Kulim. Balik Kulim, masuk kampung, jumpa kawan-kawan lama, orang Melayu. Pak Cik tanya saya, bila masuk Melayu? Betul lah mak saya tadi. Mak saya kata, saya masuk Melayu, saya kata tak betul. Balik kampung, jumpa orang Melayu tanya, bila masuk Melayu? Betul lah mak saya tu. Tapi, kekeliruan ini datang kerana kita pun keliru. Kita tak tahu membezakan bangsa dan agama. Orang Melayu betul, kita di Malaysia panggil apa? Melayu betul. Yang original Melayu. Aslinya, orang asli lah. Bukan? Orang asli itu pure. Bukan? Orang asli umumnya Muslim tak? Tidak. Sebelum Islam datang ke tanah Melayu, Hinduism dah masuk. Hindu dah masuk. Dibanding dengan sejarah, zaman sahabat sudah ada orang pergi Cina. Tak ada satu sahabat ke tanah Melayu. Kecuali ada orang Melayu beranggapan Nabi Adam pun turun di sini, dia kata. Itu penyakit lah. Ada juga orang yang berpendapat Adam pun datang daripada Melayu, daripada tanah Melayu. Ini teruk sangat lah. Tapi kita tahu kan ada pepatah, udlub ilm walau bisin, cari ilmu walau ke negeri Cina. Ada tak? Dulu bila orang baca perkataan ini dekat hadis-hadis Nabi, saya punya bangga. Wah, Nabi sebut Cina juga. Bukan? Tak ada pula dia kata udlub ilm ila Pakistan ke, ila Turkistan ke, ila Indonesia ke, tak ada. Dia kata ila Sin, udlub ilm wala bisin, cari ilmu walaupun negeri Cina. Tapi lama-lama saya cek, saya belajar, hadis itu tak betul. Ini bukan dari Nabi, ini kalimah masyhur kalangan orang Arab. Sebelum Nabi sudah ada orang Arab berurusan dengan Cina. Sudah ada perdagangan. Sebab itu sebelum komunis, negeri Cina ada 120 juta umat Islam. Di antara satu daripada emperor dia yang Muslim ialah Emperor Ming. Tapi orang tak ceritakan. Hanya orang kenalkan orang Islam negeri Cina dengan Huijiao Teren. Ini apa signal ya? Peringatan Isya sudah masuk ya. Jadi biasanya di mana saya pergi, kalau masjid atau musalla, memang kita kena hidupkan syiar azan. Jadi saya akan berhenti seketika untuk bagi laluan azan Isya, baru kita sambung kembali selepas azan, insya-Allah. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat, kita telah hidupkan syiar Islam. Azan ini merupakan satu syiar yang mana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia perintah umatnya setiap kali mau solat mesti ada satu orang yang azan. Walaupun lewat dia suruh azan. Jemaah yang kami hormati, saya telah sebut serba sedikit ya, tentang sejarah ya, bagaimana Islam masuk ke Cina.
Islam agama itu datang dulu sebelum bangsa-bangsa. Kita sebagai umat Islam perlu memahami perbezaan ini supaya kita tidak keliru dan tidak salah perkenalkan Islam kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami takdirkan selepas Dia jadikan kita daripada Adam dan Hawa, kemudian Dia juga yang takdirkan kita menjadi bangsa dan suku-suku kaum. Untuk apa? Untuk bergaduh, untuk hina menghina. Ini Cina kapiak kalau orang utara ya. Bahasa Arab tak ada kapiak, dia ada kafir saja. Tapi kita bahasa utara kita guna lain bunyi dia. Ya. Kalau orang putih mati, betul tak? Orang Melayu mati, betul tak? Orang India mati, betul tak? Kenapa orang Cina mampu? Kenapa begitu? Bukan. Allah juga jadi Cina, bukan dia nak jadi Cina. Allah yang takdirkan Cina lah habis. Syu'uban wa qabailah. Tapi tengok, tak hati-hati. Ini kubur orang Islam. Ini juga kubur orang India. Kubur orang Nasrani. Bukan? Pulau Pinang ada kubur Yahudi. Memang ada. Lorong Yahudi pun ada. Kerana memang dulu ada Yahudi yang datang di situ. Waktu penjajah dulu. Sekarang dah tak ada. Alhamdulillah. Orang Cina kita panggil apa? Jerat. Jerat Cina. Kenapalah? Kenapa kita marah sangat ya? Bagaimana kita nak ajak orang itu masuk Islam kalau kita dah hina dia, kita marah pada dia? Tak boleh. Saya masih ingat dulu waktu saya belum Islam. Bila saya datang bersama kawan-kawan saya orang Islam, bila dia nak cakap sesuatu yang agak sensitif, dia akan guna perkataan. Hati-hati ya, kita bersama kita ada balik bayar. Waktu itu tak faham apa pula apa alif pula apa ya pula bukan. Ya. Balik bayar apa balik bayar? Dulu kita pun tak belajar. Ya. Dah lepas belajar teringat kalimah itu balik bayar balik. Oh. Faham kan? Kita semua faham, tua-tua faham. Alhamdulillah. Ala kulli hal, Allah tak jadikan bangsa dan suku kaum untuk bergaduh, untuk bermusuh, tidak. Li ta'arafu. Berkenal-kenalan, bantu-membantu, tolong-menolong. Kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala tengok manalah tempat, mana rumah, satu rumah sekarang tidak ada Cina dalam dia. Adakah rumah kita yang tak ada Cina? Ada tak? Faham tak? Faham kan? Kita pergi Mekah, Masya Allah, pergi haji, Masya Allah, bawa kurma, bawa zam-zam, bawa tasbih, bawa jubah, bawa lah kopiah. Zam-zam, Alhamdulillah, asli Mekah. Alhamdulillah. Ya. Tamar, Alhamdulillah, asli Madinah. Kopiah dari mana? Mekah kah? Cina juga mari. Jubah-jubah pun Cina juga datang. Sejadah pun Cina juga. Semua Cina. Bukan saya kata Cina bagus sangat. Tidak. Nak cerita bahawa itu juga satu bangsa. Sebagaimana bangsa lain, Arab pun satu bangsa, Cina satu bangsa. Nabi Muhammad membawa rahmat. Li ta'arafu, berkenalan, bukan bermusuh. Tengok bagaimana cantiknya Islam.
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, paling baik di antara kamu di sisi Allah. Bukan warna kita, bangsa kita, nama kita, tak ada nilai. Allah di akhirat nanti tak tanya, you bangsa mana? Dia tak tanya pun bangsa bukan. Dia tanya ma rabbuka. Man nabiyuka wa ma dinuka. Bangsa pun tak tanya. Bahasa pun tak tanya. You tak boleh speaking, tak apa. Malaikat semua boleh cakap apa bahasa pun. Bukan nakir boleh tanya, cakap Cina pun boleh. Cakap Cantonese boleh. Tak ada masalah bagi malaikat. Kerana Allah yang berfirman, Dia yang jadikan bahasa ini. Wahtilafu alsinatikum. Saya yang takdirkan kamu cakap bahasa yang berbeza. Tapi indahnya Islam. Bila semayang tak kira Cina ke, Melayu ke, India ke, Pakistan ke, Eropah ke, Rusia ke, Afrika. Satu bahasa. Bila salat, Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bahasa. Ini yang indahnya Islam. Agama lain tak ada. Nasara, kalau dalam gereja imam dia Cina, Cina lah. Kalau imam dia India, India lah. Dia tak boleh faham nanti. Tapi kita di mana kita pergi? Satu bahasa dalam ibadat. Bahasa Quranul Karim. Cantik. Allah bagi tahu orang yang paling baik di sisi Allah bukan kerana nama, keturunan, bangsa, tak ada. Ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lihat satu amanat Nabi yang sangat penting saya nak bawa sempena ma'al hijrah ini. Kalau orang Islam faham amanat ini, sudah lama umat Islam di Malaysia bertambah sampai 80%, insya-Allah. Sebelum merdeka, bangsa saya umumnya 70 ke 75% beragama Buddha. Sama Konfusi. Dia boleh gabung. Konfusi, Buddha macam satulah. Adik-beradik. Selepas merdeka sampai sekarang, hampir 45 ke 50% orang Cina hijrah ke agama Nasrani. Kenapa dia tak hijrah kepada Islam? Walaupun Islam agama resmi, kenapa dia sanggup hijrah tinggalkan agama lama, hijrah kepada Nasrani, tidak hijrah pada Islam? Lihat apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah SAW menunaikan ibadat haji, tuan-tuan puan-puan, ma'al hijrah dipilih oleh siapa? Siapa yang menentukan ma'al hijrah? Nabi? Tidak. Abu Bakar? Tidak. Abdul Muttalib? Tidak. Abu Talib? Tidak. Hijrah ini dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Supaya orang Islam ada nilai dia sendiri. Ada takwim dia sendiri. Sebelum ni kita ikut takwim Masihi. Yang kata sekarang Masihi 2015. Tapi Umar rasa orang Islam perlu ada identiti dia sendiri. Maka dia panggil hijrah
Tapi dia tak pilih bulan Nabi berhijrah. Dia tak pilih. Ada setengah sahabat syurkan, kita pilih Ramadan. Pun dia tak pilih. Ada yang kata, kita pilih Rabiul Awal. Pun dia tak pilih. Dia pilih selepas Zulhijjah. Oh, ini hikmah ya. Selepas haji sepatut bawa perubahan. Dia pilih Muharram. Selepas Zulhijjah ialah Muharram. Disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Ijma'an. Konsensus para sahabat terima. Itulah. Nabi tak hijrah di bulan Muharram. Dia hijrah di bulan Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal dia keluar daripada Mekah nak ke Madinah. Dia kena bersembunyi di Gua Tur. Kemudian dia keluar 8 Zulhijjah dia sampai di Madinah. Ini bukan 8 Rabiul Awal. Dia sampai di Kuba. Ala kulli hal. Akhirnya Rasulullah SAW dapat sambutan yang baik. Maka dia pun nak balik Mekah, nak buat haji. Dia sudah bawa rombongannya, tapi tak dibenarkan masuk. Itu yang ada sulhu Hudaybiyah. Tak dibenarkan masuk. Nabi pun terimalah qadar Allah. Tak lawan. Umar dah tak tahan. Umar kata, ya Rasulullah, kita atas hak. Kenapa kita kena mengalah? Tak pernah sejarah Arab menghalang orang pergi Mekah. Itu kali pertama dalam sejarah Arab. Nabi terima takdir Allah. Pulang. Dengan adanya perjanjian. Apa itu perjanjian? Hudaybiyah. Apakah isi kandungan perjanjiannya yang sahabat semua tak boleh terima? Rasulullah terima. Sahabat semua tak terima, tak setuju. Dibaca satu persatu, semua tak berpihak pada orang Islam. Kalau orang Islam dari Mekah hijrah ke Madinah, Muhammad kena hantar dia balik kepada kami. Tak boleh terima mereka. Kalau orang daripada Madinah datang ziarah keluarga dia di Mekah, kami akan tahan mereka. Mereka tak boleh balik ke Madinah. Oh, ini berat sebelah punya janji. Ya, orang Islam dari Mekah hijrah Madinah tak boleh terima, kena hantar balik ke Mekah. Tapi ada satu clause. Allahu akbar walillahil hamd. Kita tidak boleh bergaduh selama 10 tahun, diberi kebebasan. Kau nak berdakwah, nak semayang, itu hak kamu. 10 tahun kita mesti damai. Rasulullah pilih kerana ada perdamaian. Tak mau gaduh. Gaduh, dua-dua akan mati. Dua pihak mesti mati. Tapi kita mati, alhamdulillah, kita mati syahid. Kerana Allah. Dia mati tidak syahid. Kita tak mau bunuh orang, kita nak selamatkan orang. Takdir Allah, Nabi terima. Minta Nabi sign. Nabi tak erti menulis. Kan? Dia ada khatam dia. Cincin dia. Cincin ada cap mohor Muhammad Rasulullah. Dia guna cincin, dia khatam. Wakil orang-orang Quraisy tengok, tak sah. Oh, jahat je.
Tak terima. Khatam itu tak terima kerana khatam sebut Muhammad Rasulullah. Kami tak iktiraf engkau Rasulullah, tak boleh pakai. Khatam yang boleh terima Muhammad bin Abdullah boleh terima. Oh, satu penghinaan. Sahabat lagi tak tahan. Termasuk Ali, Umar, ini semua hebat-hebat semua. Tak tahan. Akhirnya Rasulullah tanya, mana yang mereka tak setuju ini? Di sini, ini. Rasulullah dia tak mau. Padam sajalah, padam saja. Tengok Rasulullah sabar. Takdir Allah. Balik waktu itu Nabi berdakwah. Semua orang Islam mulai berdakwah. Ayuhan nas qul la ilaha illallah. Wahai manusia, mari sama-sama kita hijrah. Sebut la ilaha illallah. Selamat dunia, selamat akhirat. Waktu itu dakwah. Takdir Allah tidak lama perjanjian itu dilanggar oleh pihak musuh. Habislah perjanjian, barulah Allah takdirkan untuk Rasulullah balik ke Mekah, Fathul Mekah. Membawa bala tentera yang luar biasa. Itu pun selepas perang Badar, selepas perang Uhud, selepas perang Khandaq. Oh, sudah banyak peperangan. Dengan izin Allah, Mekah kembali ke tangan orang Islam. Alhamdulillah. Waktu itulah Rasulullah masuk Mekah. Bila tak banyak halangan, Rasulullah sujud dan dinamakan sujud syukur. Kemudian Rasulullah balik Madinah. Peristiwanya banyak, saya ringkas saja, masa pun sudah 8.35. Rasulullah SAW balik, sebelum balik ada krisis sedikit. Banyak harta rampasan perang yang Nabi bawa ke Mekah, dia bagi-bagikan pada orang Mekah. Pasal orang Mekah banyak masuk Islam waktu itu. Dia tengok kebaikan Nabi, keamanan yang Nabi bawa, bukan Nabi nak malas dendam. Nabi maafkan mereka semua. Siapa masuk Islam, Nabi bagi ghanimah. Orang Ansar tak dapat bahagian. Orang Madinah terasa sedikit. Rasulullah dah lupa kita lah. Dulu kita yang bantu dia. Bila orang tak mau dia di Mekah, dia datang ke Madinah, kita yang sambut, kita yang bantu, kita tolong, kita baik. Sekarang dia dah lupa kita. Rasulullah terdengar ucapan mereka. Termasuk wakil-wakil Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari dan yang lain-lain. Rasulullah panggil. Rasul cakap serba sedikit. Menangis orang Ansar semua. Menangis ibu-ibu dan bapa. Tahu kenapa mereka menangis? Dia tanya orang Ansar, apa yang kamu mau? Kamu mau harta ini sebagaimana saya bagikan pada orang Mekah? Atau kamu mau Rasulullah bersama kamu? Saya tinggalkan harta ini pada mereka. Mereka ini baru Islam. Jinak-jinakan mereka. Tapi saya tak akan duduk lagi di Mekah. Saya akan pulang bersama kamu wahai orang Ansar, supaya saya akan wafat di Madinah. Allah. Kalau kamu mau juga harta, saya boleh bagi balik. Mana yang lebih penting? You mau benda kah, you mau Rasulullah bersama kamu? Menangis sahabat-sahabat, ya Allah. Mana yang lebih bernilai daripada Nabi? Supaya kita dapat pengajaran, pendidikan, peringatan langsung dari Nabi.
Allahu Akbar. Baliklah ke Madinah. Tak lama seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru habis. Tapi Rasulullah datang bukan hanya dengan binatang kurban, bukan hanya pakai ihram. Pertama sekali, ingat apa yang kamu sebut, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyahut seruan engkau untuk menunaikan haji. Kami hutang pada engkau ya Allah, kerana ini satu daripada rukun Islam yang 5. Kami datang dengan apa? La syarika lak, tak ada syirik. Sebelum nak pergi Mekah, mesti tinggalkan semua jenis syirik. Di antara syirik yang banyak orang terbuat, termasuk orang Arab, tamimah. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Rasulullah bersabda, siapa yang pakai tangkai mangkai, semua telah syirikkan Allah. Siapa yang ada ikatan tali hitam ke sini, keliling perut ke manakah, kena buang, kena gunting, tinggalkan. La syarika lak. Yang melindungi kamu Allah, bukan tali ini, bukan benang ini. Ada tak kadang-kadang kita buat syirik? Ada. Di India sampai hari ini, saya selalu pergi sana juga berdakwah. Sebelum nak pergi Mekah, pergi kubur dulu. Manalah kubur wali, mana keramat, mana, pergi dulu. Memohon daripada keramat ini supaya selamat perjalanan pergi dan balik. Balik dari Mekah, sana pergi dulu, kubur balik. Itu orang panggil kuburiyah. Itu yang Nabi kata, Allah la'anat Yahudi dan Nasara kerana mereka ittakhazu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah mengambil kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Tak boleh. Itu satu syirik yang bagi perlindungan pada kita Allah, bukan melalui keramat. Contohnya tuan-tuan, orang dah wafat, dia tak dapat banyak membantu kita lagi. Hanya boleh membantu kita kalau pesanannya, ilmunya yang dia tinggal kita amalkan. Contohlah kita kawan baik dengan doktor pakar apa? Pakai jantung. Sikit saja jantung kita lemah, jumpa dia kasih ubat, selamat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kebetulan dia mati dulu. Dia yang pakai jantung, dia jalan dulu. Dia dah mati, sakit lagi kita. Boleh tak kita pergi jumpa dia? Tuan Habib, doktor, tabib, you ingat anak lama, member lama kan, tolonglah bantu saya. Saya punya jantung ada problem sikit. Agak-agak dia boleh bantu tak? Dia dah tak boleh. Orang yang dah mati dah tak boleh buat apa. Dia harap doa dari kita. Sebab itu tiap kali kita masuk tanah perkuburan, Nabi ajar, salam, doakan mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dia perlu doa kita. Rasulullah tinggalkan semua syirik, mentauhidkan Allah, la syarika lak. Innal hamda, segala puji-pujian untuk engkau sahaja. Wan ni'mata, semua nikmat yang saya terima daripada engkau, bukan saya punya, engkau punya ya Allah. Laka wal mulk, semua kekuasaan, kerajaan,
kekayaan milik engkau ya Allah, bukan milik saya. Baru sampai Mekah, pergi Arafah 9 Zulhijjah. Buat apa sana? Buat apa 9 Zulhijjah di Arafah? Wukuf. Siapa yang tidak ada di Arafah, tak wukuf pada waktunya, haji dia batal, tak sah. Sebab itu kalau siapa sakit, kerajaan sana akan pastikan dia tak boleh pergi Mina, tak boleh lontar kerana ada sakit. Dia mesti usaha supaya ambulans bawa dia masuk ke Arafah. Mesti bawa. Kalau dia tak bawa, dia akan pastikan bahawa tahun depan dia balik. Kerajaan biayai. Kerana haji dia sudah batal. Oh, dijaga. Waktu Nabi di Arafah, dia di depan orang Islam sahaja. Arafah hanya untuk orang Islam. Orang tak Islam tak boleh masuk. Orang yang tak Islam tak boleh masuk. Ini tanah suci. Nabi berkhutbah. Saya nak supaya akhiri dengan ini. Nabi berkhutbah. Khutbah dia khutbah Idul Adha. Ngecam Idul Adha lah. Kerana orang yang buat haji tak ada Idul Adha. Arafah kemuncak. Khutbah itu dikenali dengan khutbah apa? Khutbatul Wida. Khutbah yang terakhir. Khutbah perpisahan. Khutbah itu selepas sembahyang. Macam sembahyang raya pun, khutbah raya selepas sembahyang. Jumaat, dia khutbah sebelum sembahyang. Rasulullah khutbah. Lihat, ibu-ibu dan bapak, dengar baik-baik. Saya nak supaya kita faham, supaya kita ambil pengajaran sempena ma'al hijrah. Nabi sedang berhadapan orang Islam 100%. Dari Parsi, daripada Rom, daripada Ethiopia, Afrika, Abyssinia, semua ada. Tapi majoriti Arab. Majoriti Arab. Sekalipun Nabi tak pernah dalam khutbah menyeru, ayyuhal hujjas, wahai jemaah-jemaah haji, dia tak sebut. Ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman pun dia tak sebut. Ayyuhal muslimun pun tak sebut. Apa dia sebut? Ayyuhan nas. Allahu Akbar. Wahai manusia. Dia mau supaya orang Islam semua tahu agama Islam untuk semua manusia. Bukan untuk kamu saja. Tempat ini mesti didatangi oleh semua bangsa asal manusia. Bukan kamu saja datang. Inna rabbakum wahid. Tauhid dulu. Ingat. Tuhan kamu yang sebenar-benar Tuhan satu saja. Tak ada dua, tak ada tiga. Nama dia Allah. Siapa yang sesatkan manusia, tuan-tuan? Siapa yang sesatkan manusia? Syaitan kan? Syaitan pun beriman pada Allah. Dia pun tahu Tuhan itu Allah. Sebab itu bila Firaun kata dia Tuhan, syaitan terkejut. Syaitan tak berani kata dia Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Ini manusia lagi dahsyat. Memang kita lagi dahsyat dari dia. Sepatut dia kena baca a'udzubillahi minan nas, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minan nasir rajim. Pasal manusia lagi dahsyat daripada syaitan. Nabi kata kalau syaitan ada, kita azan, dia dengar azan, dia lari sekilat, secepat kilat dia lari, sejauh dia mampu, sampai tak dengar azan baru dia rehat, berhenti. Habis azan dia patah balik.
Kamat nanti dia lari lagi. Tak boleh dengar. Syaitan. Itu syaitan yang betul lah. Syaitan manusia, you azan lah dia tak lari. Semayang pun tidak, lari pun tidak. Dia tak kisah. Dia tak takut lagi azan lagi baca ayatul kursi ke apa. Dia ada situ juga. Memang syaitan manusia ni jahat lagi jahat daripada syaitan yang jin ya. Ala kulli hal. Nabi kata Tuhan kamu satu. Dia mau umat yang datang haji, bila you balik haji, you kena bagi tahu pada manusia Tuhan kita hanya satu. Wa inna abakum wahid, dan kita datang satu bapa. Kita kena bagi tahu pada orang putih ke orang Cina ini, kita kaki langa. Kita adik-beradik. Hanya you tak beriman, saya beriman, itu saja. Asalnya kita semua satu. Dari keturunan yang satu. Wa kullukum min Adam, kamu semua dari Adam, wa Adam min turab. Adam daripada apa? Dari tanah. Sebab itu kita semua balik ke tanah. Hanya orang Islam untung mati mudah. Murah pun murah. Kadang-kadang tanah wakaf kita semua, tanah-tanah kuburnya wakaf, tak payah bayar. Bukan? Bangsa saya mati mahal. Oh, susah hati. Dia nak beli tanah itu pun satu masalah. Memang waktu mak saya sakit, saya dakwah pada mak saya macam tu. Ibu kalau mengucap 2 kalimah syahadah, you untung besar. Tiap-tiap hari jutaan, bilion orang Islam doa engkau dalam semayang. Percuma, tak payah bayar 1 sen. Memang kita selalu doa sesama umat Islam. Karena bangsa saya takut sekarang. Kalau saya mati ya, anak saya datang semayang saya doakan saya, dia pun takut. Tanam jauh-jauh nanti anak pun lupa mana kubur orang tua dia. Orang tak semayang lagi, orang tak doa, susah. Saya kata masuk Islam, untung. Hanya la ilaha Muhammad, selamat. Alhamdulillah, ibu saya masuk Islam sebelum dia meninggal. Abang saya sebelum meninggal tahun ini, dia juga masuk Islam. Alhamdulillah. Yang lain belum mati lagi. Ala kulli hal, Islam itu cantik. Rasulullah ajar, kamu semua dari Adam, Adam dari tanah. Laisal fatlun al-arabiyun alal a'jamin wala alal ahmar alal aswad illa bitaqwa. Orang Arab bukan lebih baik dari bukan Arab. Ini cantik Islam. Berarti nilai di sisi Allah bukan kerana bangsa. Walaupun Nabi Arab, dia cakap orang Arab, dia kata Arab bukan lebih baik dari orang bukan Arab. Orang putih bukan lebih baik daripada orang hitam. Kita selalu ada juga penyakit kan. Kalau orang tu putih sikit, kalau dia mata biru sikit, dia cakap pun kita, ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau dia hitam sikit, kita pun sikit rasah lain sikit. Kita pun ada masalah penyakit tu. Penyakit warna. Bukan. Lalu Nabi bagi tahu, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling baik antara kamu wahai manusia, ialah orang yang paling bertakwa. Kemudian fa asyara ila sadrihi salasa marrat. Dia isyarat 3 kali, at-taqwaha huna, at-taqwaha huna, at-taqwaha huna. Takwa di sini, bukan di atas kopiah, bukan atas jubah, tak ada. Ini baju Cina juga buat, apa nak buat? Bukan. Itu saja. Bukan terletak di sini. Bukan terletak di sini, dia terletak dalam hati, betul?
Kemudian bila Nabi sedang khutbah, turun satu ayat. Siapa ingat ayat apa yang turun? Allahu Akbar. Barakallahu fiik saudara. Turun ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam dinan. Bila Rasulullah baca ayat ini, Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Umar pula seronok. Happy. Pelik betul ya. Ayat sama. Sahabat punya reaksi tak sama. Abu Bakar menangis. Umar pula happy. Abu Bakar bila terdengar ayat itu, dia sudah sedar. Bila tamatnya wahyu Allah, bila wahyu dah habis, artinya berakhirlah riwayat Nabi tersebut. Artinya Rasulullah akan wafat. Sedih. Dia tak mau Rasulullah meninggalkan dia lagi. Sayang kepada Nabi. Umar pula dia pandang cara lain. Betul juga. Bila ayat ini turun, artinya agama Islam telah lengkap. Bila turun al-yawma akmaltu lakum, artinya hari ini 1400 tahun dulu Allah sendiri berfirman, agama Islam telah Allah lengkapkan, perfected, sudah siap, ready made. Tak payah ubah, tak payah tambah, tak payah korang lagi. Barang siap. This is the miracle of Islam, miracle of the Quran. Bila saya ada di barat, ada satu conference saya sentuh the miracle of the Quran. Unaltered, unchanged. 1400 tahun sampai hari ini. Tak tertukar, tak tertambah, tak kurang. Sebagaimana yang diwahyukan, macam ini juga ayat itu kekal. Bacalah kitab yang lain, sudah berubah. Injil sudah 7 surah hilang. 7 surah Injil hilang. Yang lain lagi banyak hilang. Taurat, mana orang Yahudi baca Taurat? Tak ada lagi. Dia ganti dengan Talmud. Taurat ada dalam museum saja. Diganti dengan buku baru yang dibuat oleh ulama-ulama mereka, namanya Talmud. Dan Injil sekarang sudah tidak asli. Yang asli sampai hari ini kitab apa? Al-Quran Karim. Kalamullah. Allahu Akbar. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Sangat benar firman Allah. Kami yang turunkan Quran ini sebagai peringatan, satu kitab yang terakhir, dan kami akan jaga keaslian, kesempurnaannya, tak boleh diubah sampai hari ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Apa keperluan kita sejak lahir sampai mati sudah cukup, semua ada dalam Quran. Nak menyaga, nak kahwin, nak cerai, nak didik anak, sambut anak, nak mati, nak apa, semua sudah ada. Waraditu lakumul Islam madinah. Islam ini yang Allah reda. Islam mana? Islam yang Allah sempurnakan. Bukan Islam yang ditukar, ditambah, dikorang. Bukan Islam itu. Lalu Nabi kata apa? Hal balah. Nabi tanya sahabat, adakah saya sudah sampaikan wahyu Allah pada kamu semua? Adakah saya telah sampaikan Islam pada kamu semua, wahai sahabat? Jawab mereka, Naam ya qad balagh. Kau telah sampaikan. Tak ada lagi satu ayat Allah yang kau sembunyikan daripada kami. Tidak ada satu hukum Islam yang engkau sembunyikan dari kami. Semua telah sampai.
Baru Nabi berdoa, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, kau jadi saksi di hari ini, tempat ini, bulan ini. Saya telah sampaikan risalah engkau, ya Allah. Lalu Nabi sebut apa? Falyuballigh asyahidukumul ghaib. Allah, kamu yang datang haji, yang ada di Arafah hari ini, saat ini, nanti kamu akan tinggalkan Arafah. Mesti tinggal kerana nak sempurnakan haji, nak pergi Muzdalifah, bermalam, semayang maghrib isyak sana, jamak takhir, qasar, lepas tu 10 pergi Mina, lontar jemarat, lepas tu tawaf ifadah, sa'i, lepas tu balik Mina, lontar-lontar, balik selepas tawaf wida. Apa Nabi bersabda? Siapa-siapa yang datang haji, bila balik nanti, jangan, dia tak katalah benda, saya tambah saja, jangan bawa kurma saja, jangan bawa air zam-zam saja, jangan bawa sejadah saja balik. Balik bawa risalah Islam, apa yang kamu dapat Islam daripada saya, balik berdakwah, ajak orang pada Islam. Sebab itu dalam masa yang singkat, agama Islam kembang begitu luas. Berbilion orang Islam sekarang. Sekarang menurut bancian dunia, orang Islam hampir 2 bilion orang Islam. The fastest growing religion. Agama yang paling cepat dianuti di barat Islam. Kerana orang berdakwah. Kalaulah kita semua balik haji berdakwah, berapa juta orang Islam di Malaysia pergi haji? Sudah banyak, tiap-tiap tahun 40,000, 30,000. Berjuta orang sudah balik daripada Mekah. Tapi kita bawa balik kurma, zam-zam. Bagus. Ada kelebihannya. Kasihlah kawan-kawan kita yang datang ziarah kita makan. Kasihlah acong, kurma. Bagilah minum zam-zam kepada murid Sami. Kalau Sami value, kasih dia minum. Limkit siang, kasihlah dia minum. Supaya dia tahu apa itu zam-zam. Tak boleh. Ini Mekah mari punya. Ini zam-zam. Kalau limkit siang datang, kasih dia kopi O lah, teh tarik. Kalau Mustafa datang, bagi dia zam-zam. Kasih dia minum. Doakan dia. Doa pun tidak. Astagfirullahaladzim. Dakwah dah tak pandai, doa pun tidak. Ya Allah, bukalah pintu hati mereka. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Untungkan kita. Tak lagi dia gaduh dengan kita lagi. Bukan. Tak ada dia kata, tak ada hudud, tak mau hudud. InsyaAllah hudud. Pasal dia sudah mengucap. Bukan. Tapi ini tidak. Saya tahu pasal saya balik, saya bawa juga. Lepas tu datang kawan saya, adik-beradik datang Islam, saya kasih, saya berdakwah. This water, ini satu-satu air yang kalau orang satu dunia pergi Mekah, mesti bawa balik. You pergilah Switzerland, France, mana-mana orang tak bawa air sana. Walaupun air itu mahal di sini, orang tak bawa balik. Tapi kalau pergi Mekah balik tak dapat zam-zam, gaduh. Ini package apa ini? Ini tak betul, saya akan sue dia. Ini zam-zam mesti ada. Apa? Kasih dia minum, bagi dia tahu apa itu zam-zam. Saya buat begitu pada kawan-kawan saya. Can I drink? Dia tanya, boleh saya minum? Awak tak boleh minum. Abu Lahab, Abu Jahal pun dah minum. Dia pun duduk Mekah. Bukan? Kita lah doakan dia. Bagi tahu kat dia kurma, kelebihan kurma Medina. Sampai kadang-kadang mereka datang balik. Can I get some more? Oh man, very expensive. Ini kurma jangan main-main. Buah yang paling mahal kurma lah. 1 kilo 150 riyal. Mana ada buah 1 kilo 100 lebih?
Tak ada. Mahal. Sekali-kali datang saya kasih lah. You nak supply kena beli. Boleh berdakwah, tapi kita gagal. Lepas itu Nabi masih bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sangat benar sabda Nabi. Dia suruh berdakwah, akhirnya sahabat balik-balik semua berdakwah. Dia ingat, siapa di kalangan kamu wahai umat Islam yang hidup selepas wafat aku? Rasulullah dah wafat kan? Siapa di antara kamu masih hidup selepas wafat aku? Kamu mesti akan berjumpa dengan umat saya, akan berselisih faham, berpecah belah. Betul tak betul? Nabi dah bersabda, fasayara ikhtilafan katsira. Umat ini akan pecah sampai sepecah-pecahnya, sampai tak boleh pecah. Tahu apa pecah-pecah sampai tak pecah? Contohnya, gelas ini boleh pecah tak? Saya buang boleh pecah tak? Pecah. Pecah, ada lagi yang besar-besar saya buang, angkat lagi, pecah lagi. Sampai dah kecil dah tak boleh pecah. Itu kata dia sepecah-pecah sampai tak boleh pecah. Nabi gambarkan umat Yahudi pun pecah 71. Nasrani pecah 72. Kita pecah berapa? 73. Lagi hebat. Kita boleh. Memang boleh punya. Nabi dah gambarkan, lalu Nabi pesan apa? Allahu Akbar. Kalau kita boleh pegang pesanan amanat Nabi di padang Arafah, selesai masalah kita. Fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan lihat perselisihan, pergaduhan, perpecahan yang sangat hebat di kalangan umat saya. Alaikum bisunnati. Nak selesaikan masalah kamu bukan susah. Nabi satu orang saja ikut sunnah dia. Sesuai dengan firman Allah, fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Dalam surah An-Nisa, bila kamu berselisih faham, berbeza pendapat, kembali kepada Tuhan Allah, satu kitab. Kembali pada sunnah Nabi, satu Nabi Muhammad, selesai. Wasunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Tengok tertibnya, adabnya. Nabi tak kata lepas Nabi sunnah terus ulama, tak ada. Alaikum bi sunnati, sunnahku, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bukan sebarang sunnah. Sunnah Nabi, jalan Nabi. Kalau tak jumpa, tengoklah jalan yang diamalkan oleh khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, yang kita terima sebagai khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Fatamassaku bihima bin nawajiz. Fatamassaku biha wa ghuddu 'alaiha bin nawajiz. Pegang kuat-kuat, gigitnya kuat-kuat, jangan lepas. Selamat dunia, selamat akhirat. Problem selesai. Suami isteri gaduh, senang saja. Mari sama-sama kita rendah diri, tengok apa Allah berfirman dalam bab ini, apa Nabi bersabda dalam bab ini, sama-sama ikut. Dua-dua untung, win-win. Tak boleh. No. Siapa bos? Nah, kita laki pun satu hal. Dah kalah bercakap, dah tak boleh nak berhujah dengan isteri semua. Kita guna kuasa witu kita. Siapa bos dalam rumah ini? Saya suami bukan? Ingat tak nama saya apa? Dalam orang putih kata nama saya Haq.
Artinya benar, apa yang saya cakap benar, walaupun saya salah tetap benar. Tak boleh lah. Kita manusia, kadang betul, kadang tak betul. Betul sama-sama ikut, salah sama-sama betulkan. Itu saja Islam. Akhirnya muslimin dan muslimat, agama yang begitu cantik mengajar kita berubah. Sikap kita kalau kita nak maju setanding dengan dunia mesti berubah. Lihat ayat Allah terakhir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu Akbar. Allah Maha berkuasa buat semua. Kalau dia guna 2 huruf, semua berubah. Kun fayakun, jadi. Itu saja Allah perlu buat. Allah kata jadi, jadilah. Tapi Allah yang Maha berkuasa bagi tahu pada kita, Allah tak akan ubah keadaan kita, nasib kita, sehingga kita mau berubah. Mau tak kita berubah, tuan-tuan? Tak dengar lah. Ibu-ibu, mau tak kita berubah? Alhamdulillah, suara ibu walau jauh-jauh saya dengar. Sekali saya tanya, mau tak kita berubah bapak-bapak? Mau. Ya, kita mestilah ekspres, luahkan perasaan. Macam belum bersedia lagi. Memang mau. Bila kita kata saya mau, insya-Allah Allah bantu kita. Mau tak kita berubah, kaum ibu? Mau. Begitu jawapan. Kalau saya pergi barat berdakwah depan 10,000 orang, 10,000 akan kata mau serentak. Allahu Akbar. Itu yang gemuruh, ya. Itu yang orang tak Islam pun masuk Islam lepas itu. Terkejut dia. Dia tengok orang Islam memang hidup jiwanya, semangat dia hidup. Itulah semangat yang kita perlu ada. Barulah ada penghijraan, perubahan. Jangan lagi gaduh. Kalau ada masalah, duduk berbincang. Jangan fitnah memfitnah, tak ada kegunaannya. Orang Islam ada adab. Nak cakap hati-hati. Nak makan pilih. Nak minum tengok. Bukan. Nak pakai pun kita pilih-pilih. Tutup aurat tak tutup aurat. Nak makan halal tidak. Nak minum mabuk tak mabuk. Semua kita kena pilih. Bukan. Jangan cakap sebarang, jangan buat sebarang. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita. Selamatkan umat ini daripada berpecah, fitnah memfitnah, menjadi khairul ummah. Umat amal ma'ruf nahi mungkar. Umat ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Bantu membantu dan benda baik, tidak bantu membantu dalam benda yang tak baik dan yang membawa dosa. Insya-Allah. Akhir kata, tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam pengalaman saya di mana saya ceramah, di Malaysia, di Indonesia, di China, di Taiwan, di Jepun, di Australia, di Fiji, di Tonga, di Western Samoa, di New Zealand, di Holland, di Germany, UK, Amerika, Canada, Oman, Dubai, Qatar. Selepas ceramah ada 1-2 soalan. Saya buka. Agak lewat ya Bapak ya. Kalau ada soalan, dipersilakan. Kaum bapak dulu. Dulu selalu kaum ibu. Selalu orang kata lady first. Hari ini kita bagi kaum bapak dulu lah. Kaum bapak ada apa-apa soalan? Alhamdulillah. Kaum ibu ada apa-apa soalan? Syukur. Bila tak ada soalan, di mana saya kalau ceramah bila tak ada soalan, artinya saya mengakhiri ucapan dengan ada perasaan kita sudah paham apa yang saya cakap. Ya. Jadi jangan hina orang lagi. Jangan duk kafirkan orang lagi. Jangan duk mempuih-mempuihkan orang lagi. Berbaik-baik, doa banyak. Kalau dia tak Islam, semoga Allah buka hatinya, dia akan masuk Islam. Kalau orang Muslim yang tak baik, doakan lagi, amal ma'ruf nahi mungkar. Dia ada kelemahan, bantunya. Jangan hina dia, jangan hukumnya. Semua orang ada kelemahan, semua orang ada dosa. Betul tidak? Dan Allah suka orang yang bantu-membantu, tutup keaiban sesama umat. InsyaAllah.
Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan kita, dan saya akan doa insya-Allah. Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakirina wa unsana. Allahumma ja'alna minasy-syakirin wa minal abidin wa minal qanitin wa minas sabirin. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa arwah-arwah di antara kami yang mati dalam syahadah, ya Allah, dalam agama-Mu yang maha suci ini, ya Allah. Dan ampunlah dosa kami yang masih hidup di dunia ini, ya Allah, yang hadir dalam majlis malam ini, dan mereka yang tak sempat hadir bersama kami, ya Allah. Ampun dosa lelaki dan wanita di antara kami, yang tua dan yang muda di antara kami, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitulah kami mohon rahmat-Mu, ya Allah, supaya Engkau masukkanlah kami dalam hamba-hamba-Mu yang siddiqin, ya Allah, hamba-hamba yang benar, ya Allah, dan suka membenarkan apa yang dibenarkan oleh Engkau dalam kitab-Mu Al-Quran dan oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu, ya Allah, khususnya nikmat agama yang menjadikan kami bersaudara dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari kufur nikmat, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang beristiqamah dalam semua ibadat kebaikan dan kebajikan kami, ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah kami hamba-Mu, ya Allah, yang selalu sabar menghadapi ujian hidup ini, ya Rahman ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Dan jadikan kami anak cucu kami hamba-Mu yang selalu jaga ibadatnya, ya Allah, khususnya solat 5 waktu, ya Rahman ya Rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah iman kami dalam agama-Mu dan juga dalam ketaatan pada Engkau, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitulah kami rahmat-Mu, jadikan kami hamba-Mu yang berilmu, ya Allah, dengan ilmu wahyu Engkau, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang nafi', bukan ilmu la yanfa', ya Rahman ya Rahim. Dan jadikan kami hamba yang beramal dengan setiap ilmu yang kami pelajari, ya Rahman ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Jauhkanlah kami dari prasangka buruk yang menyebabkan kami menghina, berpecah, dan kami selalu menimbulkan fitnah sesama kami, ya Allah. Dan gantikanlah prasangka buruk ke prasangka baik, ya Rahman ya Rahim, supaya kami belajar hidup bersatu, ya Allah, mencari keredaan-Mu di dunia sampai di akhirat nanti, ya Rahman ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Jauhkanlah kami dari segala fitnah, ya Allah, yang kecil ataupun yang besar, ya Allah, yang zahir ataupun yang batin. Allahumma nas'aluka, ya Rahman ya Rahim, al-afiyah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, min azabi qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.